Minggu depan kita akan menggunakan terjemahan yang baru ya. Jadi saya rasa jemaah pun dah beli ya, kitab terjemahan yang baru yang agak baik sedikit. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan menggunakannya. Tapi hari ini insya-Allah kita meneruskan. Dan kita di dalam kitab Fathul Muin, kita sedang ini berada di dalam sunnah-sunnah Jumaat. Sunnah-sunnah Jumaat. Akhir sekali minggu lepas kita membicarakan berkenaan dengan sunnah memakai sarban pada hari Jumaat. Maka penulis dia membicarakan tentang perkara ini dan dia membahaskan tentang masalah adabah. Jadi memakai sarban ini ada beberapa cara. Tetapi beliau mengatakan mengikut hadis yang sahih, diriwayatkan bahawasanya Nabi SAW apabila memakai sarban maka dia melakukan adabah, iaitu dia melakukan ekor bagi sarban. Adabah ini maksudnya ekor. Maka beliau mentarjihkan yang afdal adalah kalau sekiranya ekor itu bainal katifain, iaitu di antara kedua pundak, yakni bahu, jadi di tengah. Ada yang mengatakan yang di belah kanan, ada yang mengatakan belah kiri. Cuma berkenaan dengan belah kiri, beliau mengatakan tidak ada riwayat yang berkenaan dengan melepaskan ekor yang kepada yang di belah kiri. Berkenaan dengan tidak ada ekor juga, ini disunatkan. Dia disunatkan seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Ini juga dinukilkan oleh penulis. Jadi ini yang akhir sekali kita membicarakan. InsyaAllah kita akan meneruskan daripada sini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 337. Ibnul Hajj Al-Maliki menjelaskan, jangan sampai anda memakai sarban sambil berdiri dan memakai celana dengan duduk. Nah, ini adalah berkenaan ini dengan amalan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib, beliau ada membicarakan tentang perkara ini. Dan ini disebutkan di dalam Hasyiah I'anatul Talibin, yang mana insya-Allah saya akan membacakannya. Jadi antum boleh tulis faedah ini. Ini adalah dari faedah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan ini sebelum ini Habib Hussein Al-Haddad pernah memberitahukan kepada saya, cuma saya tidak mengetahui di mana disebut perkara ini. Tetapi masya-Allah yang ini ada yang ini pada Hasyiah I'anatul Talibin. Baik. Beliau mengatakan, ini Sayyidina Ali bin Abi Talib ini, kelebihan beliau adalah dalam dia punya bahasa. Sayyidina Ali bin Abi Talib ini dia seorang yang sangat fasih dalam bahasa Arab. Jadi beliau apabila memberikan khutbah, maka kalau kita lihat ini khutbah ini Sayyidina Ali, kalau kita membacanya, kalau zaman sekarang yang kita membacanya, kita tidak faham. Kita memerlukan dictionary. Kita memerlukan dictionary. Sebab beliau ini apabila berbicara ini dengan bahasa Arab, pembicaraan yang penuh ini dengan apa kita mengatakan peribahasa. Sebagai misal ini yang disebutkan ini. Ya, beliau mengatakan, ma tasamkatu qat. Cuba ingat. Ini bagian yang pertama. Selepas itu wala tarab'al bantu khat wala ta'amqa'datu khat wala tasawwal qamtu khat. Boleh kita faham? Jadi ini adalah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Baik, kita tulis apa maknanya ya. Maksudnya beliau mengatakan, aku tidak pernah makan ikan pada hari Sabtu. Aku tidak pernah makan ikan pada hari Sabtu. Ulama kita tidak menggalakkan kita makan ikan pada hari Sabtu. Yani ini daripada kisah Bani Israel berkenaan yang dengan apabila Allah Subhanahu Wa Taala melarang mereka memancing pada hari Sabtu. Jadi ini adalah daripada amalan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib dia mengatakan, aku tidak makan ikan, tak pernah makan ikan daripada
pada hari Sabtu dan dia tidak menggalakkan orang lain juga melakukan sedemikian. Jadi ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah aku tidak pernah meminum susu pada hari Rabu. Aku tidak pernah meminum susu ini pada hari Rabu. Ini adalah perkara yang kedua. Yang ketiga, dia mengatakan aku tidak pernah memakai sarban dalam keadaan duduk. Ya, di sini seperti mana penulis ini mengatakan disunatkan, yakni kita memakai sarban berdiri. Jadi kalau kita nak pakai sarban, kita memakainya dalam keadaan berdiri dan bukan dalam keadaan duduk. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan aku tidak pernah memakai sarban dalam keadaan duduk. Yang keempat, aku tidak pernah memakai sirwal dalam keadaan diri. Yani sentiasa dalam keadaan duduk. Jadi ini adalah faedah ini daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Boleh insya-Allah. Baik, dari Ibn Hajar Maliki juga mengatakan perkara yang sama. Ini ulama yang dalam mazhab Maliki mengatakan alaika an tata'ammama qa'iman. Hendaklah kamu memakai imamah dalam keadaan berdiri. Nah, teruskan. Berkenaan dengan memakai seluar dalam keadaan duduk, hikmahnya adalah supaya kita tidak terjatuh. Kalau kita pakai seluar dalam keadaan berdiri, ditakuti kita boleh yang ini terjatuh. Maka disunatkan yang ini kita memakai dalam keadaan duduk. Ayo. Dalam Al-Majmu' dikatakan makruh berjalan dengan hanya memakai sandal pada sebelah kaki. Nah, ini berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan yang ini dengan apabila seseorang itu misalnya dia tidak ada kasut, melainkan salah satu daripada kakinya yang ada kasut, maka tidak disunatkan baginya berjalan dengan satu kasut ataupun selipar dan sebagainya. Sebab ini akan memberikan mudarat ini kepada kakinya yang tidak ada well balance. Maka lebih afdal apa dilakukan adalah di kaki ayam. Kalau sekiranya salah satu daripada kasutnya hilang dan sebagainya. Nah, memakai sandal sambil berdiri, memasang kelintingan pada sandal. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi mengatakan la yamshi ahadukum fi na'dil wahidah. Janganlah seseorang daripada kamu berjalan dengan satu sandal ataupun satu alas kaki. Waliyan'alhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Dalam mereka memakai keduanya ataupun membuka keduanya. Nampak tak? Begitu juga apabila dia memakainya dalam keadaan duduk. Makruh yang dihukumnya kalau sekiranya dia memakainya dalam keadaan berdiri. Apa sebabnya? Ditakuti dia jatuh, dikemah. Ditakuti dia terjatuh. Maka Nabi SAW melarang sedemikian. Maka hukumnya adalah makruh. Dan juga makruh adalah menggantung loceng. Sebab loceng ini adalah daripada benda yang digunakan oleh ahli agama yang lain dalam ibadat mereka. Nah, dan bagi orang yang sedang duduk makruh berdiri untuk pergi sebelum menyebut zikir kepada Allah Taala di tempat tersebut. Nah, berkenaan dengan apa? Loceng juga ia menjadi sebab ini malaikat-malaikat yang ini tidak duduk ini di tempat ini yang ada loceng. Berkenaan ini dengan apa yang disebutkan ini oleh penulis, beliau mengatakan bagi mereka yang duduk di sebuah tempat dan selepas itu bangun daripada tempat tersebut, supaya tidak melakukannya melainkan setelah dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kita ada banyak hadis Nabi SAW berkenaan dengan perkara ini. Boleh faham insya-Allah? Ya. Loceng di sini maksudnya loceng yang tradisional dan loceng. Tapi kalau alam itu bukan loceng. Ya. Ya. Makruh. Disebabkan ini loceng ini dia digunakan oleh agama lain dalam ibadat mereka. Sebahagian ini ibadat agama, dia bila nak sembah dia punya Tuhan dia akan bunyikan loceng. Dan Nabi SAW dia tidak suka kita mengikuti yakni adat ataupun amalan agama yang lain. Lebih afdal ditinggalkan. Tetapi berkenaan dengan doorbell ini perkara yang berbeza. Kalau doorbell ini tidak ada masalah. Nah, ya, betul, ini sama yang hukum locengnya.
Ya. Ya. Hukum dia sama juga. Cuma dalam Islam ini tak semestinya ini menggunakan loceng kalau sekiranya dia nak mengeluarkan suara dan sebagainya. Dia boleh menggunakan benda-benda yang lain. Dia boleh menggunakan benda-benda yang lain. Tak semestinya menggunakan loceng. Cuma loceng ini menjadi satu kebiasaan. Betul ke tidak? Di negara kita sebagai misal. Nah, kita ada yakni riwayat yang mengatakan Allahumma inni abra'u ilaika mimma fa'ala haula fala tahrimni suhbata malaikatik. Yakni disebabkan ini ada loceng, Nabi SAW ini berdoa, ya Allah, janganlah menjadikan malaikat-malaikat ini tidak mendekatiku. Ini disebabkan ada perkara yang ini tersebut. Nah, berkenaan dengan tadi saya mengatakan disunatkan apabila kita duduk di sebuah tempat, disunatkan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita bangun. Sebelum kita bangun. Kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah Ta'ala fihi illa qamu an mithli jifati himar wa kana lahum hasrah." Yani tidak satu kaum yang duduk dalam satu majlis dan mereka tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka seolah-olah mereka bangun yakni seperti bangkai, seperti yakni bangkai yakni keldai. Maka disunatkan yakni kita membaca sesuatu. Yani misalnya kita duduk di tengah jalan tunggu orang misalnya, ataupun tunggu taksi ataupun tunggu bas. Jadi apabila bas yang datang dan kita tidak ada mengingati Allah, maka disunatkan kita berzikir ataupun kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sekejap sebelum kita bangun ataupun bergedah daripada tempat yang tersebut. Dan Nabi SAW juga mengajar kita, man jalasa fi majlisin fakasura fihi laratuhu. Barang siapa duduk di sebuah tempat dan banyak melakukan benda-benda yang sia-sia, faqala qabla an yaquma min majlisi dzalik, dan dia membaca doa ini sebelum dia bangun daripada tempat tersebut, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Segala dosanya Allah akan ampunkan kalau dia baca tasbih. Ini kita panggil apa? Tasbih kafarah. Itu sebab ulama kita menggalakkan kita membaca tasbih kafarah. Kelebihannya adalah kalau sekiranya kita melakukan benda-benda yang sia-sia ataupun kita ada melakukan dosa yang misalnya kita berbuat benda yang kesat dan sebagainya, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan tasbih kafarah. Jadi ini adalah kafaratul majlis. Kafaratul majlis. Maka disunatkan kita mengingati Allah sebelum kita beredar daripada sebuah tempat. Ayuh. Ada banyak lagi hadis yang diriwayatkan dalam yang semakna dengan ini. Nah, teruskan. Nombor 5. Sunnah memakai harum-haruman bagi selain orang yang tengah berpuasa menurut berbagai wajah. Nah, berkenaan dengan memakai minyak wangi disunatkan lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Jadi apabila kita nak pergi solat Jumaat, maka disunatkan kita memakai minyak wangi. Ada hadis Nabi SAW yang akan disebutkan selepas ini. Nah, teruskan. Hal ini berdasarkan sebuah hadis sahih bahawa sesungguhnya terkumpulnya melakukan mandi, berpakaian yang terbagus, mengenakan harum-haruman, ini in short, dan tidak melangkahi kuduk orang lain adalah dapat melebur dosa di sepanjang antara dua Jumaat. Nah, Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, barang siapa yang melakukan perkara ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikannya kafarah bainal Jumaatain, iaitu segala dosa yang dilakukan di antara dua Jumaat akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah perkara tersebut? Pertama, mandi. Yang hari Jumaat, yang ini dia mandi. Seperti mana kita mengatakan, dia mandi dengan niat untuk menghadiri solat Jumaat. Perkara yang kedua adalah dia memakai pakaian yang bersih dan sesuai. Seperti memakai pakaian putih, seperti mana kita mengatakan. Yang ketiga adalah dia memakai wangi-wangian, tatayyub. Yang keempat, al-insat. Al-insat ini maksudnya diam dan dengar. Diam dan dengar. Jadi apabila khatib ini menyampaikan khutbah, disunatkan kita insat. Ini akan datang juga nanti penulis akan mengisyaratkan. Maksud daripada insat adalah diam dan dengar. Bukan saja diam tapi hayal, tapi diam dan dengar. Dan selepas itu tarkut takhatti. Yani apabila dia masuk ke dalam masjid, dia mengelakkan dirinya daripada dia melangkah orang punya bahu.
Melangkah ini orang punya bahu. Cuba bayangkan satu orang yang di salat, dia langkah bahu. Dia ada orang kat depan dia nak pergi ke depan, dia langkah bahu. Ini adalah takhati, ini makruh. Ini adalah makruh. Maka Nabi mengatakan dia mengelakkan dirinya daripada melakukan perbuatan ini. Maka ini saja perkara yukaffaru ma bainal jum'atain. Maka segala dosanya di antara dua Jumaat diampunkan oleh Allah SWT. Cuba bayangkan. Yang ini kalau satu orang itu tiap-tiap minggu melakukan perkara ini saja, tamam, dia menjadi sebab ini Allah mengampunkan dosanya. Masya Allah. Nah, teruskan. Menggunakan minyak misik, mikus, itu lebih utama. Nah, misik ini kasturi ya. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW. Sebab Nabi SAW suka kepada kasturi. Nabi SAW yani daripada minyak wangi yang biasa dipakai oleh beliau adalah minyak wangi yang daripada kasturi. Aywa. Ya. Jadi kasturi ni ada dua macam. Biasanya ada yang hijau daripada misik. Ya. Ataupun yang daripada plantation yang macam-macam. Yang daripada kijam. Yang daripada plantation wallahu alam, saya tak tahu. Tetapi asal mask al-misk, dia kalau definisinya dan dalam bahasa Arab, dia daripada kijam. Yang daripada kijam. Nah. Dikala berbau yang harum itu tidak disunahkan membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun lebih bagusnya supaya membaca istighfar. Nah, ini ada berkenaan yang ini dengan apabila ini seseorang itu memakai minyak wangi dan berbau ini minyak wangi, maka dia membaca yakni istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah daripada perkara yang digalakkan. Ayo. Demikian apa yang dikatakan guru kita. Sunnah berhias diri dengan memotong kuku hitam di dua tangan dan kaki. Nah, seterusnya disunatkan kita memotong kuku. Seterusnya disunatkan kita pada hari Jumaat memotong yakni kuku daripada kedua tangan dan kedua kaki. Selepas ini dia akan mengajarkan kepada kita bagaimana cara nak memotong kuku. Bagaimana cara yang sunnah apabila kita memotong kuku. Nah, teruskan. Bukan salah satunya maksudnya dia potong tangan kanan saja, kuku tangan kanan, tangan kiri dia tak potong, ataupun kuku kaki kanan saja dia potong. Kuku kaki kiri dia tak potong. Maka ini tidak disunatkan. Jadi bila nak potong kuku, kita potong kesemuanya serentak. Ini maksudnya kesemuanya dalam satu kali. Nah, hukumnya makruh. Memotong rambut pada semacam ketiak dan anaknya, rambut di sekitar kelamin dan perut. Jadi disunatkan juga, penulis tadi mengatakan, adalah menghilangkan rambut yang ada pada ketiak, dan begitu juga rambut yang ada pada kemaluan. Jadi rambut yang ada pada ketiak disunatkan kita menarik plug. Disunatkan datar. Ini dalam bahasa Arab kita panggil datar. Tidak disunatkan kita cukur sebenarnya. Yang lebih afdal adalah kita plug, cabut. Yang disunatkan adalah kita cabut. Melainkan kalau sekiranya seseorang itu dia sakit, misalnya dia tak dapat melakukannya, maka dia boleh mencukurnya. Seperti mana dibuatkan oleh Imam Syafi'i, beliau mencukur yakni rambut ketiaknya. Apabila ditanya kenapa beliau melakukan sedemikian, disebabkan yakni beliau mendapati kalau mencabut itu menyakitinya. Jadi tidak ada masalah kalau seseorang itu yang mencukur bulu ketiaknya, tetapi lebih afdal adalah dia mencabutnya. Berkenaan dengan bulu kemaluan, disunatkan kita mencukurnya bagi lelaki dan mencabutnya bagi wanita. Nah, bagi selain orang yang akan berkorban pada 10 tanggal Zulhijjah. Ini berdasarkan dengan hadis dalam Sahih Muslim, yang mana Nabi SAW mengatakan barang siapa yang berkorban, maka janganlah dia mencukur mana-mana rambut dan memotong kukunya sehingga dia berkorban. Yakni setelah dia melaksanakan korban, baru dia memotong kukunya dan dia mencukur daripada rambut yang di badannya. Ini kita ada hadis yang berkenaan dengan sedemikian. Jadi kalau orang ini nak melakukan korban, maka elakkan daripada 1 Zulhijjah yang sampai yang dia melaksanakan yang korbannya,
elakkan daripada dia mencukur yakni rambutnya, dan begitu juga yakni kukunya. Sebab ini semua ada menjadi saksi yakni baginya. Ayo. Demikianlah sebagai ini maksud Ittiba, yakni ikut kepada sunnah Nabi SAW. Sunnah berhias diri dengan mencukur kumis sampai kelihatan warna merah di bibirnya dan menghilangkan bau busuk serta membersihkan kotoran di badannya. Dan juga disunatkan adalah memotong kumis, mustaj, memotong yakni kumis. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i, pendapat yang dipilih adalah memotong. Walaupun yang kita ada riwayat berkenaan dengan mencukur, tetapi yang disunatkan dalam mazhab Syafi'i adalah yakni memotong bagi yakni kumis. Jadi ini yang beliau ini mengatakan, wa biqassi syaribihi hatta tabduwa humratus syafah, memotong yakni kumisnya sehingga dapat dilihat kemerahan bibir. Boleh faham insya-Allah? Jadi kadang-kadang ini kita punya misai tutup kita punya bahagian mulut di bahagian atas. Maka disunatkan kita memotongnya sehingga dapat dilihat kemerahan bibir di atas ini. Boleh faham insya-Allah? Jadi bagi kumis ini disunatkan kita memotongnya dan tidak disunatkan kita mencukur. Walaupun ini sebagian dari ulama ini memilih ini untuk ini mencukur. Nah, menurut pendapat yang dipegangi, cara memotong kuku. Nah, sebelum kita membicarakan cara memotong kuku, beliau mengatakan disunatkan juga izalatu rihin karih wa wasakh, yakni menghilangkan bau busuknya badan. Ini pada hari Jumaat, yakni disunatkan yakni kita mandi dan kita memakai wangi-wangian dan kita menghilangkan yakni bau busuk yang ada. Dan begitu juga kita menghilangkan kotoran yang ada pada badan dan pakaian. Jadi pada hari Jumaat ini disunatkan kita membersihkan diri kita. Begitu juga mencukur bulu yakni kemaluan, dan begitu juga yakni bulu ketiak dan sebagainya. Maka ini semua adalah daripada sunnah-sunnah yang dilakukan pada hari Jumaat. Selepas itu penulis membicarakan tentang pendapat mu'tamad berkenaan dengan cara memotong kuku. Jadi kita baca dulu. Cara memotong kuku tangan adalah dimulai dari telunjuk kanan sampai kelingkingnya. Jadi sekarang ini kita lihat penulis ini mengatakan kita sekarang nak kita nak memotong ini tangan kanan kita. Jadi kita mula dengan musabbihah. Ini yang dimaksudkan dengan musabbihah. Dalam bahasa Arab kita panggil ini musabbihah ataupun sabbabah. Ada dua nama, musabbihah ataupun sabbabah. Kenapa dikenali sebagai musabbihah? Sebab kita bertasbih dengan ini. Bila di dalam salat kita asyhadu alla ilaha illallah, kita melakukan tasbih ini dengan musabbihah. Jadi kita mulakan kita memotong daripada musabbihah sampai khinsir. Jadi kita potong sini, lepas itu kita pergi al-wusta di tengah. Lepas itu khinsir, lepas itu binsir. Lepas itu baru ibu jari. Jadi ini bagi tangan kanan. Jadi kita mula daripada jari telunjuk. Ini apa dalam bahasa Melayu? Jari apa? Jari telunjuk. Lepas itu yang tengah. Lepas itu sini. Akhir sekali ibu jari. Baik, ini adalah bagi tangan kanan. Nah, tangan kiri berbeza. Nah, baca dulu. Kemudian ibu jarinya. Lalu kelingking kiri urut sampai ibu jari kiri. Kelingking kiri, ini adalah jari kelingking. Jadi tangan kiri bermula dengan jari kelingking ke sini. Jadi kita mula daripada kelingking pergi ke sini sampai ibu jari. Ini bagi tangan kiri. Boleh insya-Allah? Baik. Sedang cara memotong kuku hitam kaki. Sekarang kaki pula. Dimulai dari kelingking kiri kanan sampai kelingking kaki kiri. Nah, kaki paling senang sekali. Kita mula daripada kanan yakni jari kelingking kaki kanan sampai yakni kelingking kaki kiri. Jadi kita potong sini sampai yakni kelingking kaki kiri. Itu bagi kaki. Boleh insya-Allah. Ini adalah pendapat yang mu'tamad, yang disunatkan kita melakukannya apabila kita memotong yakni kuku. Jadi disunatkan kita memotong kuku kedua tangan dan kedua kaki.
Nah, disunatkan kita memotongnya pada hari Khamis ataupun pada hari Jumaat. Pada hari Khamis ini ataupun pada hari Jumaat ini disunatkan. Ini seperti mana akan disebutkan nanti, saya rasa. Nah. Apa tak? Ya saya. Ya saya. Hari Isnin dibolehkan, tapi lebih afdal adalah hari Khamis dengan hari Jumaat. Nah. Apa tak? Dia kadang-kadang nampak viral yang potong kuku first kelingking, lepas tu dari hantu, lepas tu dari ini, dari tunjuk dan ibu jari. Dekat sunnah Nabi juga. Wallahu a'lam. Tetapi ini yang lebih afdal, ini yang biasa kita amalkan. Itu mungkin ada riwayat, wallahu a'lam. Mungkin ada riwayat, mungkin ada beberapa cara. Sayurianya segera mencuci kuku sehabis dipotong. Nah, disunatkan kita mencuci kuku setelah kita memotong kuku. Sebab kita bila memotong kuku ni, dia ada sisa-sisa yang kuku dan begitu juga kotoran yang ada pada tangan. Ini boleh membahayakan seseorang kalau dia tak cuci lepas sudah terus makan misalnya. Ini adalah boleh menyebabkan penyakit. Maka disunatkan kita mencuci. Nah. Ada berkenaan dengan perkara ini, dikatakan ini dia boleh membawa ini kepada penyakit yang ni seperti apa? Penyakit yang jenis ini penyakit kulit. Kalau sekiranya ini kita tidak mencucinya. Nah, sunnah mengerjakan pemotongan kuku seperti itu pada hari Khamis atau di pagi hari Jumaatnya. Nah, sama ada kita melakukan pada hari Khamis ini yang afdal, disebabkan kita ada hadis berkenaan perkara ini, ataupun yang ini pada hari Jumaat. Ini disebutkan oleh Imam Suyuti. Al-Imam Suyuti dia ada tulis sebuah kitab khusus bagi kuku, memotong kuku. Dia ada tulis di kitab, nama kitabnya ini disebutkan oleh penulis ya. Apa nama kitabnya? Al-Isfar an Qalmil Adfar. Itu nama kitab. Al-Isfar an Qalmil Adfar. Dia membawa riwayat daripada Al-Bazzar dan Tabarani daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana yuqallimu adfarahu wa yaqussu sharibahu yaumal jumu'ati qabla an yakhruja ila shalah." Yani kita riwayat daripada Bazzar dan Tabarani daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memotong ini kukunya sebelum dia keluar daripada rumahnya untuk khutbah. Yani maksudnya pada pagi Jumaat. Yani sebelum ini melakukan salat Jumaat, dia melakukan ini. Tamam? Ini disebut oleh Imam Suyuti dalam kitab tersebut. Al-Isfar, apa nama kitabnya? Al-Isfar an Qalmil Adfar. Itu nama kitab. Yang khusus kitab ini berkenaan dengan cara memotong kuku. Hukum ahkam di Singapura dengan memotong kuku. Ayo. Al-Muhibbu Tawbari menghukumi makruh mencabut bulu hidung. Nah, Al-Muhib At-Tabari, ini ulama besar ni, Al-Imam At-Tabari ini, Al-Imam Muhammad At-Tabari. Beliau merupakan salah seorang ini daripada Ashab Syafi'i. Maka beliau mengatakan makruh mencabut rambut yang hidung. Jadi yang disunatkan beliau mengatakan adalah memotongnya. Yang maksudnya kalau seorang itu misalnya yang rambut hidungnya panjang sehingga terkeluar daripada hidung misalnya, maka disunatkan dia memotongnya dan tidak mencabutnya. Ini berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan seperti mana penulis ini mengatakan. Ayo. Katanya, tetapi supaya diguntingnya kerana berdasarkan suatu hadis yang menerangkan hal itu. Asy-Syafi'i berkata, barang siapa bersih pakaiannya, sedikitlah kesusahannya, dan barang siapa harum baunya, bertambahlah akalnya. Ini adalah daripada pepatah daripada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, man nadhafa thawbahu qalla hammuhu. Barang siapa yang bersih pakaiannya, kurang dia punya stres, ham. Barang siapa yang bersih ini pakaiannya, kurang ini dia punya kerisauannya.
Dan barang man taba rihuhu zada aqluhu, barang siapa yang sedap baunya maka lebih yakni akalnya. Yani memakai wangi-wangian ini boleh menambahkan yakni kecerdasan yakni akal. Ini adalah daripada pepatah ini Imam Syafi'i. Ini maksudnya digalakkan bagi seorang muslim sentiasa yakni dalam keadaan bersih dan berbau sedap. Dan Nabi SAW ini diriwayatkan tidak pernah ini dibau daripadanya melainkan bau yang harum. Dan ini mukjizat Nabi SAW pada hakikatnya. Sebab peluh Nabi SAW umpama minyak wangi, bau yang ini minyak wangi. Maka isteri-isterinya tidak pernah bau busuk daripada Nabi SAW. Nah, yang keenam, sunnah insat pada khutbah diam dan dengar. Nah, disunatkan insat. Ini seperti mana tadi kita mengatakan disunatkan insat. Insat ini yang dimaksudkan penulis mengatakan ai sukutun ma'a isra, iaitu dia berdiam dan dia mendengar. Diam dan mendengar. Ini yang dimaksudkan dengan insat. Wa idza quri'al Qur'an fa'ansitu lahu. Yani apabila Al-Quran itu dibacakan, Allah mengatakan hendaklah kamu diam dan dengar. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dirahmati ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disunatkan yang di khutbah, tidak disunatkan kita berbual-bual yang di khutbah apabila khatib ini sedang menyampaikan khutbah. Dalam mazhab Maliki, Hambali, Hanafi haram hukum dia berbual. Kalau sekiranya khatib ini sedang memberikan khutbah, kalau ada seseorang ini misalnya dia berbual-bual apabila khatib ini sedang menyampaikan khutbah, maka perbuatan berbual-bual ini diharamkan. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i makruh hukumnya. Dalam mazhab Syafi'i agak ringan sedikit masalah. Dalam mazhab Imam Syafi'i ringan sedikit. Tetapi yang di tiga mazhab ini yang lain semua ini mengharamkan. Kalau sekiranya yang ini dia berbual-bual tanpa sebab, nanti dia akan membicarakan ini apakah sebab-sebab yang dibolehkan seorang itu berbual. Nah, teruskan. Insat, iaitu diam dengan penuh perhatian. Insat seperti itu sunnah dikerjakan sekalipun tidak mendengar khutbah. Nah, sekalipun dia tidak mendengar khutbah. Yang ini sebagai misal, yang ini dia berada yang ini di belakang masjid. Mic rosak ini misalnya, dia tidak dengar khutbah. Adakah dia tidak dengar khutbah dia boleh berbual juga? Yang ini sebagai misal, kalau seseorang itu dia berada di luar masjid, dia tidak dengar yang khutbah dengan terang ke apa, maka juga disunatkan bagi dia insaf, iaitu dia berdiam diri dan dia mengingati Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbual-bual. Nah, teruskan. Tetapi yang lebih utama bagi yang tidak bisa mendengarkan khutbah supaya terleka dengan bacaan Al-Quran dan zikir dengan suara pelan. Nah, sama ada dia berdiam diri, dia tidak melakukan apa-apa, tapi lebih afdal adalah dia mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan dia membaca zikir. Kalau sekiranya dia tidak dengar khutbah, tapi dia berada di sana, maka tidak dibolehkan baginya, jadi makruh yang dihukum seperti mana saya mengatakan tadi dalam mazhab Syafi'i, iaitu dia berbual-bual apabila ini khatib ini menyampaikan khutbah. Maka disunatkan dia berzikir dengan senyap, bukan berzikir dengan kuat. Dan makruh kalam, yukrahul kalam wala yahrumu. Nampak tak penulis ini dia menekankan di sini dalam mazhab Syafi'i makruh berbual-bual khilafan lil a'immati salasah. Tetapi yang khilaf lil a'immati salasah. A'immati salasah siapa mereka? Mazhab Hambali, Maliki, Hanafi. Sebab mereka mengatakan haram ini hukumnya seseorang itu berbual apabila khatib ini menyampaikan khutbah. Ayo. Makruh berbicara tidak haram sebagaimana pendapat tiga mazhab lain. Nah, di waktu sedang khutbah. Tidak makruh sebelum khutbah sekalipun khatib sudah duduk di atas mimbar. Nah, sekarang ini penulis ini dia membahaskan masalah ini dengan lebih terperinci. Dia mengatakan kalau sekiranya apa yang dimaksudkan kita mengatakan makruh dia berbual-bual apabila khatib ini sedang menyampaikan khutbah adalah apabila khatib ini menyampaikan khutbah. Tetapi sebelum ini khutbah tidak makruh. Walaupun khatib ini sudah duduk di atas mimbar. Yani sebagai misal, khatib ini dia naik ini mimbar. Jadi khatib hanya apabila dia naik mimbar, ini apa dia buat? Dia memberi salam, selepas itu dia duduk, betul ke tidak? Selepas itu dia duduk. Kalau sekiranya ada jamaah ini berbual-bual, ini belum lagi makruh lagi. Sebab dia belum lagi menyampaikan khutbah. Ini sebelum ini khutbah. Tetapi kalau sekiranya dia sudah memula yang menyampaikan khutbah, maka baru makruh.
Begitu juga kalau sekiranya dia duduk di antara dua khutbah, tidak makruh kalau dia berbual-bual. Begitu juga selepas ini khutbah. Jadi kita ada berapa keadaan? Kita ada keadaan sebelum khutbah, dan apabila khatib ini duduk selepas ini khutbah yang pertama, dan selepas ini khutbah. Maka ini tidak makruh. Jadi yang makruh adalah apabila khatib ini menyampaikan ini khutbah. Boleh insya-Allah? Nah, teruskan. Sesudah duduk di atas mimbar, sesudahnya di antara dua khutbah, dikala berdoa untuk para raja, dan tidak makruh pula bagi orang yang sedang masuk masjid kecuali jika minta tempat untuk dirinya. Jadi sekarang ini beliau mengatakan tidak makruh kalau sekiranya seseorang itu berbual-bual sebelum khutbah, ataupun apabila khatib duduk di antara dua khutbah, ataupun selepas ini khutbah. Ini tidak makruh, betul ke tidak? Jadi yang makruh adalah apabila khatib ini menyampaikan khutbah. Begitu juga apabila khatib ini mendoakan bagi raja-raja. Kenapa yang penulis ini di sini mengatakan tidak makruh berbual-bual apabila khatib berdoa, tapi doa bagi raja? Apa sebabnya? Sebab ini doa bagi raja bukan daripada rukun khutbah. Berbeza kalau khatib ini mendoakan bagi kaum mukminin. Mendoa ini bagi kaum mukminin dia adalah daripada rukun ini khutbah. Tetapi mendoakan bagi raja-raja bukan daripada rukun khutbah. Maka berbual-bual pada ketika itu tidak makruh. Tamam? Ini adalah perkara yang seterusnya. Selepas itu beliau mengatakan wala lidakhili masjidin. Wala lidakhili masjidin illa in ittakhadha lahu makanan wastaqarra fi. Tidak makruh yakni bagi orang yang masuk ke dalam masjid kalau sekiranya dia tidak mendapati tempat yakni untuk berdiri ataupun duduk. Yakni misalnya yakni dia masuk ini ke dalam masjid, dia tidak mendapati tempat baginya, dan dia sedang yakni mencari tempat, dan dia mungkin yakni suruh seseorang itu misalnya boleh tak awak ke tepi sedikit, boleh tak berikan saya yakni tempat. Ini tidak makruh. Sebab ini ada hajat. Dia tidak dapat tempat, dia nak mencari tempat, maka dia meminta bantuan ini misalnya kepada orang yang berada di sana untuk memberikan tempat ini, untuk meluaskan tempat. Kalau sekiranya dia berbual begini, ini tidak makruh. Tapi kalau sekiranya dia sudah mendapat tempat, lepas itu dia berbual, sekarang kita mengatakan makruh. Sebab ini awak sudah mendapat tempat, maka tidak ada hajat untuk awak berkata-kata. Betul ke tidak? Yakni dia dah dapat tempat yang duduk ini misalnya, maka makruh yang dibaginya untuk dia berbual-bual. Boleh faham insya-Allah? Tetapi di sini keuzurannya adalah kalau sekiranya dia masuk dan dia nak mencari tempat dan dia tidak mendapat tempat, dan dia memerlukan untuk ini dia berbual, untuk dia meminta bantuan daripada jemaah untuk memberikan kepada tempat, maka di sini penulis mengatakan tidak dimakruhkan dia berbual. Boleh insya-Allah? Nah, teruskan. Makruh bagi orang yang sedang masuk masjid mengucapkan salam. Jangan pula kita bagi salam, kita masuk ini masjid, khatib ini sedang menyampaikan khutbah, satu orang ini assalamualaikum. Ini makruh, perbuatan yang makruh. Tapi adakah diwajibkan jawab salam dia? Diwajibkan. Tapi perbuatan makruh. Tapi kalau dia memberikan salam, sebahagian jemaah wajib jawab dia. Sebab menjawab salam ini dalam keadaan ini dia adalah wajib alal kifayah. Wajib alal kifayah. Ini maksudnya bukan semua orang dalam masjid nak menjawab salam dia. Tetapi kalau sebahagian orang sudah menjawab salamnya, maka kewajipan menjawab salam ini sudah tekankan. Tetapi perbuatan memberi salam ni dalam keadaan seperti ini adalah makruh. Nah, teruskan. Dengan khutbah berjalan, sekalipun tidak untuk mengambil tempat buat dirinya, kerana terlekanya hadirin Jumaat yang diberinya salam itu. Nah, yang ini berkenaan dengan memberi salam, yang ini sama ada dia mendapat tempat ke ataupun dia tidak mendapat tempat, ini makruh. Makruh yang ini dia memberi salam, sama ada dia nak mencari tempat ini misalnya, ataupun dia nak suruh orang yang ini memberikan kepada dia tempat. Maka memberikan salam makruh dalam semua keadaan. Apa sebabnya? Penulis yang ini menerangkan hikmah. Hikmahnya adalah dia mengganggu orang-orang dengan khutbah nak menjawab dengan salam. Jadi lebih afdal ini dielakkan. Nah, apabila ternyata mengucapkan salam, hadirin wajib menjawabnya. Nah, ini seperti mana saya mengatakan, kalau dia memberi salam, diwajibkan bagi jamaah untuk menjawab ini salamnya. Nah, ini adalah hukum wajib alal kifayah, wajib kifayah. Boleh insya-Allah. Baik.
Sunnah memujikan orang bersin, menjawab pujian orang bersin. Ini juga pengecualian. Satu orang ini jamaah bersin, lepas itu dia mengatakan Alhamdulillah, kita mengatakan Yarhamkallah, dengan syarat dia mengatakan Alhamdulillah. Tapi kalau dia bersin, dia tak mengatakan Alhamdulillah, tidak disunatkan kita melakukan tashmid. Tashmid yang maksud kita mengatakan Yarhamkallah. Sebab kita ada hadis Nabi SAW yang mana Nabi mengatakan iza atasa ahadukum fahamidallaha ta'ala fashammitu. Apabila seseorang itu bersin dan dia memuji Allah, maka lakukanlah tashmid, yakni yarhamkallah. Tapi Nabi mengatakan fa illam yahmadillaha fala tushammitu. Tapi kalau dia tidak memuji Allah, maka janganlah kamu melakukan tashmid. Jadi ini ada pengecualian. Ini maksudnya kalau khatib sedang menyampaikan khutbah, maka disunatkan yakni dia mengatakan yarhamkallah kalau ada jemaah yang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Dan juga syarat ini menjawab memberikan tashmid juga disebutkan oleh ulama kita, selagi mana dia tidak lebih 3 kali. Sebab ini kalau dia lebih ini 3 kali, itu adalah daripada penyakit. Satu orang ini bersin 1 kali, 2 kali, disunatkan kita tashmid yarhamkallah. Dia 3 kali disunatkan kita mengatakan yarham. Tapi kalau 4 kali tidak disunatkan kita mengatakan yarhamkallah. Sebab ini adalah daripada daripada penyakit. Ini juga ada hadis Nabi SAW, yakni seperti mana disebutkan ini oleh penulis I'anatul Talibin, hadis dari Abu Hurairah. Nah, kita teruskan sebabkan masa. Bersuara agak keras, tidak terlalu dalam membaca selawat salam kepada Nabi SAW di waktu sang khatib menyebut asma. Nah, ini disunatkan yakni kita berselawat kepada Nabi SAW dengan kita mengangkat suara, dan ini diamalkan di Singapura sebelum Covid. Sekarang wallahu alam, saya dekat Masjid Khalid, biasanya sebelum Covid, bila khutbah yang kedua, ala sallu ala nabi Mustafa khairil anam faqad amarna Allah bidzalika haitsu qala fi kitabil aziz innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Biasa ni yang dekat Masjid Khalid ni jamaah ramai semua akan selawat. Betul ke tidak? Tetapi bila dah Covid, dah begini, wallahu alam, ini jemaah kita yang lama-lama yang sudah tidak ada. Jadi saya cuma risau yang ni awalan ini juga yang ni akan hilang. Kalau ditarim ini pun sama juga. Kalau kita solat eja, kalau jamin lagi jangan cakaplah. Masya-Allah, yang ni bagi kami selawat satu masjid. Dan disunatkan kita mengangkat suara, tapi penulis mengatakan bi ghairi mubalaghah, jangan terlalu kuat. Ada orang yang selawat terlalu kuat sampai dia pekik. Ini tidak disunatkan. Tetapi disunatkan kita menjawab selawat yakni dengan kita mengangkat suara. Tiap-tiap kali khatib menyebut nama Nabi SAW, disunatkan kita mengangkat suara dalam selawat. Boleh insya-Allah? Nah, guru kita berkata, tidak jauh kesunahan Taraddi membaca ini taraddi maksudnya apabila kita baca nama sahabat ini, misalan Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, ramai-ramai mengatakan radhiyallahu anhum, disunatkan taraddi. Ini dimaksudkan taraddi, kita mengatakan radhiyallahu anhum. Ada sebagian khatib ini dia menamakan nama-nama sahabat one by one, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Uthman bin Affan. Lepas itu yang ni dia nama-nama yang ni isteri Nabi SAW ataupun maka itu kita boleh mengatakan radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Maka disunatkan taraddi. Tapi taraddi tidak disunatkan kita mengangkat suara. Berbeza dengan selawat. Selawat disunatkan kita mengangkat suara, taraddi tidak disunatkan kita mengangkat suara. Ini disebutkan penulis yang mengatakan bila raf'i sautin. Aywa. Untuk para sahabat Nabi tanpa dengan meninggikan suara. Demikian pula mengamini doa imam. Nah, khatib ini apabila membaca doa disunatkan kita membaca amin tanpa mengangkat suara, tanpa kita mengatakan amin. Yani disunatkan kita yani amin yani dengan senyap, ini maksudnya. Habis. Jadilah. Kalau anda mengatakan habis, kita habis. Jadi kita berhenti di sini lah. Kemana dah habis. InsyaAllah ada siapa yang ada soalan? Kalau tidak ada, insyaAllah ini kita baca sedikit daripada kitab Subat ini sebelum kita berhenti.
Bismillah. Okay, bismillah. Ke surah 72. Bab sujud as-sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Ubaila taslimi tusadu sajdadah Bisahwi ma yubtilu anhu salat Wa tarki ba'di abdan aw li zuhli La sunnatin bal naqliun min qawli Wa kullu ruknin qad tarakta sahiya Ma ba'dahu lahun ila an ta'tiya Bimislihi fahuwa yanuhu anhu Walau biqasdin nafli taf'alanhu Wa man nasiya syahudal muqaddama Wa ada ba'dal intisabi haruma Wa jahilu tahrimi aw nasin fala Yubtilu awduhu wa illa abtala Lakin ala al-ma'mumi hatman yarji'u Ila al-julusi lil-imami yatba'u Wa a'ilun qabla intisabin yundabu Sujuduhu idhil qiyami akrahu Wa muqtadin li sahwihi lam yasjuda Lakin li sahwi man bihi qad iqtada Wa syakuhu qabla salami fi adad Lam ya'tamid fihi ala qawli ahad Lakin ala yakinihi wa huwa al-aqal Wal yati bil baqi wa yasjud fil khalal ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل كل قلت وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وإيواحنا أتاك يا علما نصر الخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شرور وأكرمنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واصلح أنت أكرم من ستر وسلام الله تغشى المصطفى من إلى الحق العنان والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفا وعلى صحب المصابه نورا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تسير كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا من نال بالدين
حساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد كرش الصحب والحمد لله في البر والتناهي. قال الله تبارك صلوات الله على الرحمن والدين واركم اماتنا واماتكم وامات المسلمين اجمعين ان الله يتغشى برحمه من مغفر ويغفر لنا ولكم بسبب خير ورفع وعافيه ويوسع ان شاء الله كله ظاهرا وباطنا والى حضره النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. ربنا تقبل معنا إن كان تسمع علينا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم بصالحات أعمالنا وأجر الله يكرم فضل سبحان ربك في العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.